Berapa pendek? 3 lah. Dah kantoi dah. Okey. Seluruh dunia ada 600. Ini statistik ni sehingga Mac 2013. Okey, seluruh dunia ada 618 juta pengguna Facebook dan dekat Malaysia sendiri ada 13.16 juta bersamaan dengan 46% daripada keseluruhan 29 juta rakyat Malaysia. Dan Facebook ni sekarang dah jadi satu trend, bukan saja orang biasa, malah pemimpin parti politik, malah Perdana Menteri kita sendiri sehingga hari ini ada 1.7 juta friends lah, dan beliau sentiasa update lah Facebook beliau sendiri. Kalau bukan beliau pun PM dia, dan walaupun 1-2 ayat, macam saya ambil contoh lah kan, macam kerja saya kat Bernama, hari-hari kena pantau blog beliau, Facebook beliau. Walau 1 ayat pun kita kena jadikan satu bahan berita. Dan untuk penjelasan bahagian pengenalan Facebook ni secara mendalam, saya serahkan kepada Khairi. Saya nak tanya, siapa kat sini tak ada Facebook? Okey. Amalah kita, saya pun tak ada Facebook juga. Sebab pada saya rasa tak penting Facebook. Ada kena dengan kerja saya. Dan dia banyak menggunakan mata. Dan mengikut statistik di Amerika Syarikat, 1 daripada 5 kes perceraian adalah berpunca daripada Facebook. Dan walaupun pengguna Facebook ramai kawan, iaitu secara purata 130 untuk setiap pengguna, tapi mereka hanya aktif ataupun kerap berkomunikasi dengan 4 hingga 7 orang kawan sahaja. Selebihnya saya akan serahkan kepada Encik Rahim, Puan Lela dan Puan Shima untuk menerangkan lebih lanjut. Terima kasih Encik Harin. Jadi sebenarnya saudara-saudara sekalian, kita diserang oleh fenomena FB seluruh dunia, ya? Sama ada negeri yang maju atau yang sedang meningkat maju, atau negeri yang mundur yang memahami penggunaan IT, memahami teknologi moden ini boleh lahirkan satu bentuk masyarakat yang tersendiri, saya kira. Jadi kalau berdasarkan statistik tadi, tentu saudara akan berkata, kalau ditanya apakah pandangan saudara FB ini banyak membawa kebaikan atau keburukan, apa jawapan anda? Saya tetap berdiri untuk mengatakan bahawa kebaikan FB ini tidak dapat dinafikan dalam konteks ini, walaupun banyak juga keburukan-keburukan yang terhasil yang diakibatkan oleh salah penggunaan FB. Jadi dengan FB ia boleh dijadikan alat ataupun wahana bagi kepentingan manusia, terutama untuk orang yang berniaga, saudara-saudara sekalian, dari aspek komersial. Mereka boleh menjana pemasaran dan produk perniagaan mereka melalui FB, dan disinilah peranan FB menjadi alat komunikasi yang paling berkesan dalam konteks sekarang ini, dengan menjimatkan kos dan sebagainya. Dan seterusnya, FB juga mampu membawa penggunanya untuk menambahkan pengalaman dan ilmu pengetahuan di samping mengeratkan persahabatan. Ini penting kita kira, tak kira tuan. FB juga boleh menguatkan hubungan ukhuwah sesama manusia dalam melestarikan keamanan dunia sewar jagat. Barangkali inilah tujuan utama kenapa alat ataupun bentuk komunikasi yang canggih ini diwujudkan oleh pemikir, oleh penciptanya dulu. Barangkali bukan untuk nak menjanamkan manusia, tapi untuk menghubungkan, untuk melahirkan satu sebuah dunia yang unggul, dunia yang aman damai tanpa peperangan dan permusuhan. Itulah masalah utamanya. Dan seterusnya kita akan dengar hujah-hujah yang akan disampaikan oleh teman kita seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Puan Laila. Di sini saya akan bercerita tentang pandangan seorang profesor. Okey. Tentang bagaimana FB boleh menjadi satu alat sebagai aktiviti psikologi. Nama profesor ini ialah Profesor Jeff Hancock daripada Universiti Cornell. Beliau berkata melayari FB
boleh menjadi aktiviti psikologi untuk memberi ketenangan dan menambahkan keyakinan diri seseorang. Menurut beliau lagi, kajian itu mampu memuaskan ego seseorang individu, iaitu dia menjadi keperluan setiap individu untuk memberi ketenangan, keyakinan diri dan mencorakkan pribadi seseorang. Contohnya, walaupun anda tidak nampak handsome di luar, tetapi anda boleh melihat diri anda secara positif melalui FB dengan sebagai menyamar memasukkan imej yang berlainan daripada apa yang anda sebenarnya. So beliau berkata, FB membenarkan anda memberi gambaran positif sekaligus membantu anda menjadi seorang individu yang disayangi masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya akan menyambung kepada apa yang telah rakan-rakan saya utarakan sebentar tadi. Di sebalik apa-apa yang telah diciptakan akan terdapat keburukan dan juga kebaikannya. Okey, adakah Facebook juga membawa keburukan kepada kita semua? Ya, okey, adakah anda pernah ingat dengan apa yang berlaku di dalam kes Adi Teruna? Ada yang pernah teringat berkaitan dengan kes Adi Teruna? Okey. Di mana kes beliau pernah menjadi satu perkara yang besar suatu masa ketika dulu, bila mana beliau telah menghina almarhum Sultan Johor, menyebabkan berbagai tomahan telah dilemparkan dan ini telah sendiri menjatuhkan nama almarhum Sultan Johor itu sendiri dan mengakibatkan ini salah satu keburukan daripada penggunaan Facebook, di mana luahan hati, perasaan yang tidak puas hati terhadap seseorang boleh dilakukan dengan menggunakan Facebook. Sebab jika kita tengok pada hari ini, bila kita menggunakan Facebook, orang yang baca kenyataan yang kita luahkan itu tidak dapat melihat siapakah penulis sebenar di sebalik Facebook tersebut. Jadi mungkin ini telah digunakan oleh individu-individu tertentu untuk menghentak ataupun juga untuk mengkritik dan juga menjatuhkan serta memfitnah seseorang individu yang lain yang boleh merosakkan juga kemanfaatan yang telah dicipta untuk penggunaan Facebook tersebut. Kita beberapa kes juga telah berlaku di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, berlaku kepada Hani Tamizi, di mana beliau telah menghina kaum Sarawak. Sebaliknya beliau sendiri merupakan orang Sarawak tetapi telah menghina kaum beliau sendiri. Ini telah memberikan tekanan kepada beliau. Beliau berada di Sarawak dan telah memberikan tekanan kepada beliau macam mana untuk menghadapi masyarakat di sana. Ini adalah satu keburukan penggunaan Facebook. Selain daripada itu, Facebook juga telah menjatuhkan ataupun telah menjejaskan institusi keluarga. Sebagaimana yang telah rakan saya sebutkan tadi, di US sendiri 1 daripada 5 pasangan telah bercerai. Ini adalah keburukan daripada Facebook. Sebab daripada Facebook ni kalau kita tengok, kita dapat katakanlah kekasih nama, kita dapat berhubung semula dengan kekasih lama kita. Jadi mungkin daripada perhubungan yang terputus sekian lama dapat dihubungkan balik. Jadi apabila ini berlaku akan menjejaskan institusi keluarga berkenaan. Saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah ada rakan-rakan pernah terjadi kawan-kawan ataupun rakan-rakan tuan-tuan yang pernah terlibat dengan situasi ini, menjejaskan institusi keluarga. Dan selain daripada itu, Facebook juga dapat melalaikan dan juga membazir masa dan juga membazir elektrik. Melalaikan sebab dalam Facebook itu sendiri kadang-kadang terutamanya untuk pelajar, kita ada berbagai-bagai games. Bila dah berada di depan komputer, berjam-jam masa dihabiskan untuk bermain komputer, bermain games ni, jadi akan melalaikan dan menyebabkan pelajar berkenaan tidak mengurangkan pelajaran. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum. Dah
banyak Facebook. Jadi kalau kita tengok kebaikan dan keburukan sama banyak. Jadi saya minta semua pada kita pejamkan mata sekejap, fikirkan sejenak, lahirkan idea-idea yang bernas, yang kritikal dan rasional, yang boleh membantu untuk mengecam, dan kita boleh membezakan antara yang mana baik dan yang mana yang buruk. Dan saya akan tutup pembentangan ini dengan serangkap pantun. Itulah dia Facebook punya angkara, ada baik ada buruknya. Elok dipakai, eloklah dia. Tepuk dada, tanyalah selera.